Okay, sekarang ni lepas kita dah tengok kepada sistem uh, sistem yin and yang classification of food. Now we are going to see into the Malay humoral system. So humoral system ni merupakan satu sistem perubatan sebenarnya. It is based on Malay traditional practices. Maknanya Malay humoral system ni terbentuk daripada sistem perubatan tradisional Melayu lah. Di mana dia merupakan satu sistem perubatan Melayu yang bersifat holistik lah. So, dalam sistem perubatan ni hubungan antara pesakit, perawat dan juga alam semula jadi tu dia merupakan satu perkara yang sangat penting. Lepas tu sistem perubatan tradisional Melayu ni dia sebenarnya dia dipengaruhi oleh 4 elemen utama, iaitu api, air, tanah dan juga angin. So empat unsur ni dikenali sebagai humoral yang turut juga dipercaya oleh kebanyakan sistem perubatan tradisional lain dekat dunia lah. So dalam sistem perubatan tradisional ni dia terdapat dua faktor yang menyebabkan kesakitan ataupun keuzuran dalam masyarakat Melayu ni, iaitu satu faktor fizikal ataupun faktor fisiologi lah, seperti macam keadaan persekitaran, dan faktor kedua adalah berkenaan dengan supernatural. Supernatural macam kita tahu macam masyarakat Melayu even sampai sekarang pun percaya kepada gangguan makhluk halus. Maksudnya kira sakit tu datang daripada fizikal dan juga supernatural. So dalam bila kita bercakap tentang humoral, Malay humoral system ni, falsafah Melayu tentang punca ataupun sebab musabab timbulnya penyakit ni pada dasarnya dia mempunyai hubung kait dengan pemahaman asas ilmu fisiologi Melayu lah, yang mengatakan terdapat 4 cairan ataupun ada 4 cairan ataupun dipanggil terdapat 4 humor ataupun cairan yang terdapat dalam badan manusia, iaitu darah, kahak, air hempedu kuning dan juga air hempedu hitam, macam yang kamu boleh tengok dekat sini. So phlegm, blood, yellow bile as well as black bile. So yang diagram ni dia asalnya daripada falsafah Yunani Greek. Itu asal dia. So keempat-empat cairan ni ataupun humor ni kan, keempat cairan ni, darah, blood, yellow bile, black bile and phlegm ni, dia turut dikaitkan dengan empat elemen tadi yang kita telah tengok, iaitu tanah, air, api dan juga angin, yang mempunyai sifat dan juga perwatakan dia yang tersendiri. So dalam konteks ni macam contoh phlegm ataupun kahak. So phlegm ataupun kahak ni dia dikatakan sebagai bersifat dengan sifat sejuk ataupun cold. Lepas tu macam darah pula bersifat dengan panas dan lembab.
Lepas tu empedu hitam. Empedu hitam pula dia apa? Sejuk. Sejuk dan kering. Dan empedu kuning. Dia bersifat dengan panas dan kering. Macam api lah. Tapi apa yang saya ceritakan ni apa? Keempat-empat unsur yang terdapat dalam badan manusia ni dia cuma satu simbol je lah. Simbol ataupun perlambangan. Dia merupakan satu simbol ataupun perlambangan yang menggambarkan manifestasi alam semula jadi ini dalam tubuh manusia tu lah. Dan dia bukan merujuk kepada apa? Keadaan unsur-unsur alam ni secara fizikal lah. So, unsur-unsur ni dia merupakan satu benda yang penting kerana dia membawa sifat-sifat alam dalam diri manusia melalui humor ni lah. Humor, phlegm, darah, empedu hitam dan juga empedu kuning ni. Dan dengan humor ni dia mengharmonikan manusia dengan alam ni. So hasil interaksi antara humor badan ni dia menghasilkan pelbagai apa? It produce a different kind of temperament that have different kind of characteristic that is being influenced by external elements such as climate, food practices as well as medicine.